Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat di jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan menambung lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Merupakan kuliah bulanan kita. Sambungan pada pagi ini daripada surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, surah yang kedua, surah yang kedua dalam tertib susunan Al-Quran Al-Karim. Sambungan pada pagi ini ayat 28, surah Al-Baqarah ayat 28. Bulan lepas kita nanti ayat 27 ni, jadi kita akan sambung ayat 28 muka surat 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Dalam ayat 27 kita baca sebelum ini makna dalam faham ya. Allah perjelaskan kepada kita tentang sifatnya, sifat kufur dia panggil, iaitu mereka yang meleraikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diikat dengan hukum. Dan apa makna perjanjian ini saya sudah urai dengan detail dalam kuliah sebelum. Jadi mereka yang meleraikan perjanjian sebagai hamba, maksudnya jadi kesimpulan kita sebut sebagai hamba, yang hamba Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Ini kita sebut sebagai kufur. Kufur ya. Sifat kufur ni, sifat kufur. Mana kufur ni mereka yang yang memutuskan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dalam ayat 26 sebelum ni fasik. Fasik itu maksudnya keluar daripada ketaatan. Sebab apabila manusia ni dia, kalau dia sedarlah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh keluar daripada ketaatan. Memang di mana-mana saja pun sampai dia mati, dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hamba tu dia kena patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai dia mati kan. Jadi hamba yang tidak patuh kepada Allah, maksudnya dia keluar daripada ketaatan, maksudnya dia telah putuskan perjanjian dia itu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, juga disebut sebagai kufur. Ya. Jadi bagaimana manusia itu boleh kufur pada Allah? Di sini Allah Taala sebut ayat 28. Kita nak baca ni. Ini hujah akli dia, hujah akli atau dalil akli ya, yang kita boleh
fikir dengan akal kita. Sebab manusia jika dia jenis makhluk, dia tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Sebab makhluk manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni, ada pada dia ni, Allah bagi pada dia ni satu jenis makhluk juga kan, iaitu kita panggil akal. Akal. Dengan sebab akal ni, manusia ni dia boleh fikir. Fikir. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti pokok-pokok, batu-batu, binatang-binatang, langit, bumi. Makhluk ni tak ada akal. Allah tak bagi akal pada mereka. Jadi bila Allah perintah kepada mereka sesuatu, memang mereka akan patuh kepada Allah SWT. Dia manusia ni, bila Allah SWT, manusia, jin, bila Allah perintah kepada dia sesuatu, sebelum dia taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan fikir dulu. Tuhan yang manusia, dia fikir masuk akal ke tak masuk akal ke, logik ke tidak logik ke, sesuai ke tidak sesuai. Selepas ni kita akan baca kisah 3 makhluk. Selepas habis beberapa ayat yang akan datang ni, kita akan baca cerita tentang Nabi Adam, Iblis, malaikat. Di situ akan jelas lagi pada itu. Jadi oleh kerana ada akal ni, bila Allah perintah kepada manusia, dia akan fikir dulu sebelum dia taat. Kenapa pula aku kena taat? Dia lagi fikir kau tu. Ni kenapa pula aku perlu taat? Lepas tu nak taat pula, kenapa pula kena buat ini? Kenapa pula kena solat? Kenapa pula kena puasa? Mengganggu urusan kehidupan ke? Kenapa pula kena puasa? Melemahkan tubuh ke? Baik, akal kita pun fikir. Untuk pemerintah pula, Allah perintah untuk jalankan hukum hudud, kisah segala semua. Kenapa pula nak potong tangan manusia? Kenapa pula nak rejam manusia? Dia lari itu kerana sifat akal. Dia bukan Allah Ta'ala perintah terus buat, tidak. Nanti kita akan baca dalam Allah Ta'ala bagi contoh 3 jenis makhluk dalam kuliah akan datang ni lah. Hari ini tak sempat kita baca lah akan datang. Jadi oleh kerana akal ni ada pada manusia, banyak dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalil-dalil atau hujah-hujah supaya manusia ni boleh fikir. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintah kepada mereka ni kan, sesuai atau tidak sesuai, patut atau tidak patut. Mereka tu diperintahkan dengan perintah sedemikian. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita, sebut pada kita, bagi penjelasan kepada kita, kenapa seorang anak ni dia patuh, dia boleh patuh kepada mak ayah dia. Kenapa? Kalau kita tanya kepada setiap orang, awak patuh pada mak, patuh. Kenapa patuh? Dia pun cerita, sebab mak saya mengandungkan saya. Ayah saya telah jaga saya, susah payah dia dulu. Jadi memang patutlah saya patuh pada mak ayah saya. Kan? Jadi dan semua akal manusia terima. Kenapa saya perlu patuh? Kan? Tuan-tuan apa kita kata, kenapa patuh pada mak ayah kan? Jaga mak ayah tu sampai mati. Dia sebenarnya tidak ajar Islam saja ni. Berbuat baik pada mak ayah. Orang kafir pun sama. Orang kafir tidak Islam tu. Kenapa dia buat baik pada mak ayah ni? Dia tolak mak ayah dia tu. Kata wadah, kursi wadah, pergi teman apa, pergi ke hospital semua, berbuat baik, dia kata. Sebab dia boleh fikir dengan akal dia ni, memang dia patut berbuat baik pada mak dia. Orang yang paling jasa kepada dia. Itu akal manusia boleh fikir. Hamalathu ummuhu Qur'an, wada'athu Qur'an, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Itu penjelasan dari sudut syariat. Kenapa perlu berbuat baik itu? Kerana ibu itu telah mengandungkan dia dalam keadaan susah. Dia beranak dalam keadaan susah, tempoh mengandung, sehingga tempoh putus susu itu
selama 30 bulan Allah Subhanahu wa taala cerita. Itu semua penderitaan seorang ibu terhadap anak. Patutlah sahabat Nabi SAW bila tanya kepada Nabi, siapa yang patut aku buat baik? Nabi kata, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Memang kalau kita fikir dari sudut logik, memang logik. Atau kita kata kenapa perlu patuh tu kepada majikan, pekerja? Kalau kita tanya orang kafir, sebabnya tidak ada Quran, dia tak baca Quran. Kenapa awak perlu patuh kepada majikan awak? Tanya. Dia terima, akal tu dia terima. Saya perlu patuh ni kepada pemajik. Kenapa? Sebab dia bos saya, dia majikan saya. Kenapa majikan perlu patuh? Sebab dia lah yang bayar gaji pada saya. Dan dia berhak untuk turut perintah pada saya. Cuba tanya orang kafir. Sama ada orang kafir, majikan tu kafir ataupun pekerja tu kafir. Dia boleh patuh sebab tu pekerja orang kafir. Dia boleh patuh pada majikan dia. Tak patuh bukan main lagi. Kan? Sebab apa? Akal manusia. Tapi kenapa kepada Allah tidak? Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku kepatuhan seperti itu? Sebab kejahilan manusia tentang hakikat sebenar ciptaan dia. Atau dengan bahasa lain, tak sedari dia. Bahasa kita kan, bahasa lebih. Mana manusia itu tak sedar dia itu sebenarnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang punca. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Quran ni, antara maksud utama Quran diturunkan nak menyendarkan manusia itu sendiri, biar dia sedar dia itu hamba kepada Allah. Dia hamba pada Allah. Hamba pada bukan orang miskin saja, dia hamba pada Allah. Dia kaya pun dia tak hamba kepada Allah. Dia pemerintah kau, dia raja kau, dia menteri kau, tak kira siapa dia. Betul lah dia sebagai seorang raja, Perdana Menteri kau, dia ada rakyat dia disebut kepada urusan kehidupan dunia ni. Tapi Perdana Menteri pun dia hamba pada Allah. Tidak menjadikan dia tu putus, malah butuh hubungan. Kerana dia Perdana Menteri, butuh hubungan dia itu sebagai hamba. Fasik kita kata, itu yang tak sebut aja sebenarnya. Mereka yang memutuskan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia jadi raja. Seperti mana orang zaman dulu kan, Fir'aun. Bila dia angkat jadi raja pemerintah Mesir, dia mengaku dia sebagai Tuhan gitu. Sebelum itu tidak Tuhan. Bila jadi raja jadi Tuhan gitu. Dia raja hamba kepada Allah. Tidak butuh hubungan dia tu dengan Allah tu sebagai hamba. Begitu kalau kita kaya, kalau kita jutawan ke seterusnya, kita sama-sama tak kira oleh siapa dia. Kaya-kaya kita ni bilioner ke, kita tetap hamba pada Allah. Jangan sebab kita jadi kaya itu butuh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah bagi hujah akli. Ni maknanya kalau dengan akal ni manusia ni, bila Allah perintah kepada dia untuk taat, manusia lebih fikir betul atau tidak, patut atau tidak. Sebab tu bila kita baca Quran dan kita faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita kata mana patut kita ni hamba kepada Allah. Kita sedar diri kita sebagai hamba. Dan kalau Allah perintah kepada kita, memang kita rasa patut diperintah sebab kita hamba. Di sini Allah sebut kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu dapat kufur pada Allah? Jadi bagaimana ni? Dia kalau bagi di sekolah lah, biasa lah, untuk pelajaran sekolah. Sebab kita semua sekolah kan. Dia bagi isim istifham, bagi soalan apa, kenapa, bagaimana, di mana. Kalau di sekolah betul dia mesti akan ada, kita akan jumpa. Besok kita tahu besok kan, kata besok ni dia akan ada tu soalan. Kalau sebut soalan, jadi sekolah tu antara tujuan utama, kita kata perkara utama lah berlaku di sekolah tu, dia bukan belajar bagi tahu semata-mata tu, tidak. Bukan kata bagi tahu saja. Dia akan ada pula serta bagi tahu tu, tanya pula. Tanya. Lepas tu dah kelak kan,
Pertama cikgu ngajar, cikgu ngajar itu cikgu bagi tahu. Setelah bagi tahu, ditanya pula. Kenapa ditanya pula? Kenapa ditanya? Dia nak asal minta kita tu. Asal kita meminta kita akal kita tu supaya fikir. Kenapa gini? Jawab. Bagaimana? Jawab. Bagaimana? Supaya timbul jawapan. Bila ada soalan akan timbul jawapan. Jawapan itu betul atau salah. Jawapan bila ada jawapan pun akan ada betul atau salah. Tapi asal kepada soalan itu untuk mengasuh minda itu. Minta akal kita, minta akal kita, asal akal kita. Sebab itu kalau tanya dia akan berlaku pertanyaan itu kepada apa dia? Kepada manusia. Dia tidak berlaku pertanyaan itu kepada binatang. Kalau kita tanya lembu, tak ada itu. Kita tak tahu. Kenapa kalau makan lembu, kenapa ada tak ada? Sebab tak ada akal. Kita tak tanya lembu tu kambing, monyet ke apa semua. Tanya tidak ada pada mereka. Kok jadi macam makhluk ni kita kena suruh. Tidak suruh, Allah tak sebut dalam kan. Kena suruh pula memekik ataupun hukum. Tak ada akal. Tapi manusia ni tidak gitu. Mana Allah Ta'ala nak suruh tidak pukul, tidak apa ada. Sebab dia akal, dia fikir sendiri. Cuma ni panggil istifham. Cuma istifham ni ada dua. Satu istifham dia panggil istifham dia ada tanya untuk dapat jawapan. Yang kedua istifham bayani. Maksudnya tanya dan maksud nak bagi penjelasan kepada manusia. Jadi soalan kaifah itu makna bagaimana itu makna ditanya kan? Jadi Allah Ta'ala tanya itu dia tidak tahu kau ditanya. Ini bukan tanya tak tahu ni, tanya nak bagi tahu. Kan? Banyak ni dalam Quran yang seperti ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa ramai puak yang sedikit telah mengalahkan puak yang besar. Kan situ bukan kan tanya tu. Bukan Allah Ta'ala tanya itu kita jawab. Berapa semua jumlah puak-puak yang sedikit yang telah mengalahkan puak yang besar. Kita tidak akan tahu semua tu. Cuma Allah Ta'ala nak bagi tahu banyak penjelasan cuma dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau kita nak cuba jawab tu akan terugilah akal kita. Di sini Allah Ta'ala bagi tahu kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu dapat kufur pada Allah? Jawab. Kalau kita kata ada dasar apa kalau kita nak kufur pada Allah? Cuba bagi. Okay. Ada dasar apa? Katakanlah contoh kita katakan. Contoh tuan-tuan sebagai majikan saya. Majikan saya. Di atas nama majikan saya tidak boleh ingkar kepada arahan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan majikan saya. Tapi kalau saya letak jawatan, kan? Saya letak jawatan. Saya putuskan hubungan di antara pekerja majikan. Maksud saya bukan pekerja tuan-tuan. Tuan-tuan arahkan saya untuk buat sesuatu, saya tak patuh. Itu alasan dia. Saya bukan pekerja tuan. Dulu betul. Sekarang tak. Jadi tuan-tuan, jadi boleh berlaku kufur. Jadi kufur tu boleh berlaku. Sebab apa? Sebab saya bukan pekerja. Kenapa saya bukan pekerja? Sebab saya sudah letak jawatan dah. Memang dia dulu pernah sebelum PKP saya pernah mengajar sebenarnya di sekolah dulu. Sekolah agama lah. Jadi kita waktu mengajar, kita ada tempoh masa mengajar adalah masa di sekolah tu. Jadi ketika tu orang dapat jemputan kuliah Zuhur, kuliah Duha Muslimah lah. Banyak tu bukan tiap-tiap hari tapi banyak kali lah jemputan tu kita tidak dapat nak tunaikan sebab kita bekerja kan. Jadi akhir sekali kita buat keputusan, kita jawatan tak mahu mengajar.
maka sepenuh masa kuliah. Di situ kita, bila kita putus, maksudnya kita tak ada watak, maka kita putuskan agreement dengan dia. Putuskan perjanjian sebagai pekerja dengan majikan. Jadi majikan kita, guru besar kita tu, dia tidak akan boleh suruh kita untuk buat sesuatunya. Sebelum tu dia boleh suruh kita, boleh masuk kita, kau boleh suruh ni. Dan kita tidak boleh ikat sebab kita bekerja. Kena patuh, macam-macam mana sekalipun. Dia kata ustaz, ustaz pun tak boleh. Kalau kata ustaz tu ada, kata ya guru tu, dia ada master. Guru besar kita tu, tak ada master. Dia kata master tak master. Dia mau master pun dia kena taat kepada tu. Itu keadaan dia, hukum akal dia main. Tapi bila kita dah tanya watak, tak boleh. Dia tak nak suruh kita. Sebab saya bukan pekerja. Jadi isteri pun tidak boleh nak suruh saya untuk buat sesuatu. Pekerjaan di sekolah tu. Itu cara kita. Ya. Jadi sekarang bila Allah Subhanahu Wa Taala kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu dapat kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba kita jawab. Kamu boleh jawab tadi apa? Boleh kufur? Boleh kufur? Kalau kita boleh jumpa jawab ni, soalan ni, ada siapa kita nak kufur? Ya. Ni dalam ayat ni kita nanti kita akan sebut ya. Wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu dapat kufur kepada Allah sedangkan kamu sebelum ni amwatan, mati, tak ada. Coba tengok kamu ni amwatan sini, amwatan ni dari sudut nafsi, dari sudut lafaz tu makna mati. Mati, mayat. Mayat tu lain amwat, jamak lah, plural orang banyak tu. Itu mayat. Tapi dia kendaki mayat atau mati di sini, sedangkan kamu dulu mati. Mati sini, mati itu dengan makna tidak ada. Dia tidak bukan mati, ini bukan mati seperti mana mati yang kita kata para mati itu orang hidup mati itu tidak. Ini dia sebut mati kali pertama. Mati kali pertama ni makna tidak ada. Wa kuntum, kita baca dulu di mana? Wa kuntum amwatan, sedangkan kamu sebelum ini tidak ada langsung. Memang kita tidak ada. Sebenarnya bukan kita saja tidak ada, semua makhluk ni tidak ada. Semua makhluk ni, sebab yang ada ni Allah ya, zat Allah ya. Itu asalnya. Awal asalnya. Selain daripada Allah semua tak ada. Arash apa semua tak ada semua. Yang ada Allah saja. Kemudian Allah ciptakan makhluk, termasuk kita ya. Allah tak cipta. Tapi asal kita memang ada, langsung tidak ada. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kami. Yani Allah ciptakan. Kenapa Allah tak sebut hidup ni? Sebab pada manusia itu dia ada mati. Sebelum hidup dia mati. Sebab itu Allah hidupkan dia, Allah ciptakan dia. Asal ciptaan dia itu juga mati ya. Sebab itu amwatan di sini ada dua makna. Satu, amwatan dengan makna tak ada langsung. Memang tak ada lah, memang tak ada, tidak ada langsung. Yang kedua, amwatan itu permulaan Allah cipta kita tu mati kita. Permulaan kita tu mati. Hati kita kena sedar. Bukan permulaan kita tu hidup, tidak. Maka sebelum kita hidup itu kita mati. Dan Allah hidupkan kita. Kan? Bila pula kita mati? Mati kali pertama, disebut mati kali yang pertama, iaitu ketika mana sebelum ruh tu masuk dalam tubuh kita. Hak tu matinya. Jadi fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu, yakni Allah masukkan ruh dalam tubuh kamu. Ini kita tahu dari mana ni? Nabi sebut tu dalam hadis. Kan? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Dalam hadis 40, kalau kita baca hadis 40 akan jumpa hadis. Sesungguhnya seseorang kamu ni, mana semua kamu ni, dikumpulkan kejadian dia. Kejadian dia tu dikumpulkan tu maksud terkumpul kejadian dia ni, terkumpul tu maksudnya sebab manusia tu biasa daripada air mani. Daripada air mani tukar jadi segumpal darah, daripada segumpal darah tukar jadi seketul daging, tumbuh tulang-tulang sehingga membentuk bayi.
dalam tempoh itu 40 hari. 40 hari sebagai air mani, 40 hari sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari jadi seketul lagi. Cukup 120 hari, apa berlaku? Bila jadi manusia tu sempurna, kita kata sempurna kejadian manusia itu, tumbuh tulang-tulang apa semua, fayursalu ilaihi malak, lalu diutuskan kepada janin itu yang berada dalam perut ibu itu, rahim ibu, seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniup masuk dalam janin tersebut roh. Sebelum itu tidak. Jadi sebelum berlaku tiupan ruh inilah matinya. Keadaan kita itu mati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ruh. Jadi pada diri kita ni kan, pada kita ni diri kita daripada masa pada kejadian kita ni ada dua unsur. Satu unsur jasad, yang kedua unsur roh. Jasad tu kita boleh nampak, roh tu kita tak nampak, tapi dia ada dalam tubuh kita. Ni percaya atau tidak percaya, ini yang berlaku. Jadi ruh berada dalam tubuh ni. Kemudian Allah, Nabi SAW cerita, fayu'maru bi'arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan kepada malaikat itu untuk menulis pada dia ini, untuk menetapkan, untuk menulis ketetapan Allah pada dia ni. Pada Allah tetapkan pada dia ni 4 perkara. Dalam hadis tersebut, rezeki dia, baik buruk dia, ajal dia. Ajal termasuk salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal. Ajal di mana tempoh ruh itu berada dalam tubuh itu berapa lama. Yang ini kita tidak tahu. Jadi hiduplah kita. Sebelum itu kita mati. Itu asal kejadian kita matinya. Oleh kerana itulah dalam surah Tabarakalladzi itu, kalau kita baca terus surah Al-Mulk kan, bila kita baca surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut kan, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah dahulukan mati. Kan. Lepas tu baru Allah akan sebut hidup manusia. Mana mati hidup ni untuk makhluk tu Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Jadi Allah cipta, maksudnya Allah mendahulukan mati sebab asal kejadian kita tu mati. Mati, lalu Allah hidupkan kita, Allah masukkan ruh dalam tubuh kita. Kan? Apabila cukup tempoh ajal dia, ajal mana tempoh ruh tu berada dalam tubuh kita. Bila sampai ajal, ruh ni akan dicabut semula oleh malaikat. Ruh ni akan dicabut semula. Yang ada tu malaikat yang akan cabut ruh. Malaikat ni pun tak nampak, kita pun ruh tu pun tak nampak. Sama seperti mana ruh malaikat itu meniupkan ruh tu masuk dalam tubuh kita tu. Yang tu pun kita tak nampak, ruh pun tak nampak, malaikat tu pun tak nampak, tak tahu. Dan ibu sendiri pun tak tahu bila masuk tu. Tapi ini berlaku terus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu hujah. Kalau kita boleh berhujah, kemukakan hujah. Kalau langsung nak kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada diberikan pada Allah Ta'ala yang hidupkan kita tu, sehingga kita jadi manusia. Hidup kita jadi manusia. Ni Allah Ta'ala tak cerita lagi ni dalam ayat kelakar. Kalau kita sedar tu, rupa bentuk kita tu pun Allah yang membentukkan. Rupa kita tu Allah, bukan mak ayah kita yang membentukkan rupa kita tu. Sehingga jadi kacak kita, comel lah, kita putih lah, apa macam-macam lagi kan. Menyebabkan orang minat kita, pada kita suka kita jadi seseorang gitu kan. Boleh jadi tu, boleh jadi dengan rupa kita seperti itu. Kalau Allah jadikan rupa kita hidup kan, takut nak tengok ni. Boleh jadi macam-macam lagi kan. Huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang membentuk rupa kamu. Allah ada juga. Semua Allah, mana Allah yang buat, yang cipta segala-galanya untuk kita ni. Dan Allah sediakan segala-galanya untuk kita. Dan untuk fa'ahyakum, dan Allah hidupkan kamu atas muka bumi ni. Dan Allah hidupkan. Dia hidup ni, hidup sebagai manusia. Kan? Hidup itu sebagai manusia. Dan manusia ni, dia ada sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia, kita manusia, kita ada sifat manusia. Sifat kelemahan yang ada pada kita ni. Contohnya apa dia? Lapar.
Kan? Dahaga, letih, penat dan sebagainya. Itu sifat-sifat kemanusiaan. Sifat fitrah, kita sebut sifat fitrah sebagai manusia. Fitrah itu. Oleh kerana manusia ni Allah Ta'ala cipta, dia lapar, dia ada lapar. Maksudnya dia makhluk yang memerlukan kepada makanan, memerlukan kepada minuman, memerlukan kepada tempat tinggal. Kan? Jadi Allah sediakan untuk manusia ni perkara-perkara seperti ini. Rezeki untuk kita tu Allah sediakan. Sebab kita kalau tidak ada rezeki ni, kita tidak akan boleh hidup atas muka bumi ini. Kalau tidak ada rezeki, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada udara, kita tidak akan boleh hidup. Oleh kerana manusia memerlukan ini, Allah sediakan untuk manusia semua ini. Untuk kita Allah sediakan makanan, dan Allah jadikan makanan itu lazat untuk ditelan oleh tekak kita oleh tugasnya. Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lahman tariyan. Kan Allah Taala sediakan. Makna satu daging yang lembut dan juga enak untuk dimakan oleh manusia ni masuk dalam tekak dia supaya supaya dia boleh makan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan contohnya makanan tu pahit, tak nak makan juga manusia ni. Kenapa tubuhnya tu boleh membesar tu kan? Sebab makanan tu sedap, boleh makan tu. Nasi, kalau bukan tidak nasi tadi saja, nasi campur dengan ikan, pulak campur dengan daging, pulak campur dengan tomnya, pulak campur ni kan, sedapnya makan. Sebab tu tubuh kita boleh membesar. Sebab kita makan nak ada sebab makanan tu siapa dia? Siapa yang sediakan makanan tu untuk kita tu? Kan? Jadi hidup bukan hidup saja. Bukan hidup gitu. Allah sediakan pula untuk menyempurnakan kehidupan manusia ni. Kan? Hidup. Kemudian summa yumitukum. Kemudian Allah akan matikan kamu. Selepas kehidupan kamu ni, tentunya Allah akan matikan pula kamu. Mana tamatkan kehidupan kamu atas dunia ni, bila sampai masa ni, Allah Ta'ala matikan kamu dengan cara cabut semula roh kamu, pisahkan balik roh kamu dengan jasad kamu. Kan? Lalu bila roh ni berpisah dengan jasad ni, jasad dimasukkan dalam bumi untuk dihancurkan. Jasad ni dimasukkan dalam bumi dan roh tu berada di alam barzakh, alam yang lain. Kan? Maknanya ada tempat yang kita tidak tahu. Sebab roh ni kita tak boleh nak cerita. Saya tidak boleh cerita pasal roh. Sebab apa? Sebab roh ni tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Allah sebut dalam Quran kan, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya pada kamu tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi. Bagi tahu pada mereka roh itu urusan Tuhan. Sebab saya kalau roh ni tak nak cerita dengan. Kalau kalian mana roh tu pergi tak tahu. Kena tunggu mati dulu baru kita tahu roh kita pergi mana. Cuma pandangan ulama tu adalah disebutnya di alam barzakh, alam yang lain, alam yang mana roh ni tidak akan boleh kembali kepada jasad. Batu barzakh ni maksudnya halangan. Mana satu alam yang terhalang roh ni untuk kembali kepada jasad dia. Kan? Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu dalam surah Rahman. Dan di antara dua laut ada barzakh, mana ada halangan yang menyebabkan air itu, unsur-unsur air itu tidak boleh dicampur. Walaupun kita tengok tu air laut tu macam satu lautan kan. Tapi di antara dua lautan ini Allah sebut ada barzakh, ada halangan. Maknanya menyebabkan kadang-kadang makhluk itu sendiri, ikan itu sendiri kan, dia akan pergi, bila sampai dia akan pusing balik. Mungkin tak sesuai dengan air, unsur laut tersebut tu. Unsur laut, lautan Hindia, lautan Pasifik ke apa semua. Kan? Maknanya begitulah. Sebab tu dia kata alam barzakh. Ada jasad manusia itu dalam tanah, musnah, hancur lah. Tanah tu Allah sebut dalam Quran untuk dimakan oleh tanah, menjadi makanan pada tanah. Itu kita. Teruskan kita sekarang ni
Sekarang kita rasa seronok kan? Sebab sebelum kita mati ni, sebab selepas kita mati ni, kita akan jadi makanan pada tanah. Tubuh kita ni akan jadi makanan pada tanah. Sekarang kita makan, segala jadi makanan itu daripada tanah. Satu masa nanti kita ni akan jadi makanan pada tanah. Qad alimna ma tanqusul ard, kami mengetahui jasad jadi makan oleh tanah. Allah Subhanahu wa taala. Tak seronok sebelum mati. Sebab sebelum mati kita akan dimakan oleh tanah. Kenapa kita sebut seronok? Sebab Allah Ta'ala ada sebut tentang orang kafir. Memang mereka seronok, tidak ada seronok. Kan? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu makan, tak makan sepada banyak atau muka bumi itu. Biarkan mereka seronok atau muka bumi ini. Biarkan mereka dibuai oleh angan-angan. Dan kelak mereka akan mengetahui tempat tinggal mereka, keadaan mereka selepas mereka mati. Amal Allah akan berniaga seronok. Jadi kan kita nak seronok sebelum mati ya. Sebab selepas mati tak ada seronok dah kita. Kita semua selepas mati kita tak ada seronok dah. Kalau nak rasa seronok, nak enjoy hidup kita ni sebelum mati. Sampai mati, awal tu Nabi sebut dalam hadis kan, qati'ul lazat, pemutus segala kelazatan hidup dunia ni. Lepas tu kalau manusia yang banyak hidup ingat mati, dia tidak akan seronok hidup atas dunia ni. Kalau ini seronok suka gelak ketawa ni tuan, jadi dia ingat mati. Sebab tu Nabi SAW ada. Bila jadi kita buat sesuatu melalang kan, menjadi kawan tu gelak ketawa, lupa pada mati, itu bukan ajaran Nabi SAW. Bercakap, bahkan dalam hati pun ada Nabi sebut, Nabi kutuk anak ni. Mana-mana manusia yang mendirikan manusia yang membohongi, ya, melakukan pembohongan untuk mendirikan manusia itu gelak ketawa, suka hati. Sebab bercampur dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabi SAW ini menjadikan manusia itu nangis. Kalau dengar itu nangis, takut terhadap akhirat. Jadi gelak ketawa ni campur. Dia sebenarnya bukan gelak ketawa tidak boleh kita sikit-sikit tu. Tapi dia gelak ketawa, berbahak-bahak sampai lupa akhirat ni, hak ni campur. Nabi mahu seperti ini. Dalam hadis mana Nabi sebut. Kan? Sebab bukan maksud itu kita seperti itu. Itu orang kafir itu kan. Oleh senang dia sentiasa tetapi itu minat dam'i hazana, akan mengalir nangis air mata dia. Lepas tu Quran, kita kan kalau kita baca Quran, contoh baca Quran ada pada awal sampai akhir, boleh kita nak gelak ketawa? Mana ada gelak ketawa tu kan? Kalau takut ada, takut bimbang sehingga kita buat persediaan untuk akhir. Ini ajaran Nabi SAW. Menjadikan manusia itu menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gelak ketawa. Cuba ya. Tapi manusia ni kan betapa jahil tak faham mereka. Ada apa lah? Mati tu mati. Lah. Ya. Summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kamu kembali. Bila mati itu bukan pengakhiran dah. Yang kena ingat, bila mati ni, mati yang kita akan tembuhi sekarang akan datang ni, itu bukan pengakhiran. Kenapa? Sebab Allah akan hidupkan balik kita. Dan kalau kita tak mahu hidup. Dia bukan tak mahu hidup tu kita mati tak akan hidup dah. Kenapa? Sebabkan mana kita hidup di dunia ni kita berada di dunia dia bukan dengan kehendak kita. Bukan sih. Tidak ada pun pada saya ni, tuan-tuan aku sambut, tidak ada pun daripada kehendak saya ni hidup atas dunia. Tapi macam mana boleh hidup atas dunia ni? Allah kehendaki. Tuan-tuan aku sambut dulu. Ada kita dia akan kehendak Allah. Begitu juga di hari akhirat. Kalau kita tak mahu berada di akhirat, kita tak mahu berada di akhirat. Sebab berada di hari akhirat itu bukan dengan kehendak kita, kehendak Allah. Kami yang orang kafir jadi terkejutnya. Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka dengan kami, siapa yang membangkitkan kami daripada pembaringan kami sebelum ni, daripada kehancuran kami sebelum ni? Siapa dia? Allah yang berkuasa. Kan? Maknanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kehendak Allah tu dia pasti akan berlaku. Kalau berlaku semua tu dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Semua tu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, ayyakul lahu kun fayakun. Dia akan berkata, maka perkara yang dikehendaki itu akan berlaku. Allah sebut. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma kalau kita perhati ayat ni kan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, ya, kalau kita perhati ni di sini mati 2 kali Allah sebut, dan hidup 2 kali. Kenapa Allah Taala sebut seperti ini? Sebab dalam surah Ghafir Allah Subhanahu Wa Taala cerita seperti ini. Mana nak bagi tahu kepada kita ni hidup 2 kali, mati 2 kali. Kan kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Jadi bila hidup 2 kali, mati 2 kali, kita nak faham. Bermaksud kita tidak akan ada dah. Mati kali yang ketiga, hidup kali yang ketiga ada. Kenapa kita kata seperti itu? Sebab kalau kita tengok ayat ini kan, summa yuhyikum, kemudian Allah bangkitkan, Allah hidupkan kamu kembali di hari akhir. Itu hidup kali yang kedua dah. Bila hidup kali yang kedua, maka tidak akan ada hidup kali yang ketiga, mati kali yang ketiga, tidak ada. Jadi pengakhiran kita, pengakhiran perjalanan kita hidup, bukan mati, hidup. Kita bermula daripada mati, kan? Kita berakhir dengan hidup. Bukan kita bermula dengan hidup, mati, berakhir dengan mati, tak? Kan? Akhirnya kita bermula dengan mati, kita berakhir dengan hidup. Jadi berakhir, Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni, kenapa? Sebab di hari akhirat nanti, bila manusia dihumban dalam neraka Jahannam, diazab oleh Allah dalam neraka Jahannam, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kehidupan neraka ni apa dia? La yamutu fiha wa la yahya. Tengok dalam surah Safi soalan. Dia tidak, la yamutu fiha, dia tidak akan mati dalam neraka. Wa la yahya, dan dia tidak akan boleh hidup dalam neraka. Tuan apa pemahaman? Saya bila baca ayat ni, berdiri puluh orang. Jadi, teruskan, kalau kita hidup di dunia ni, ya, kalau kita disesor di dunia ni, disesor dengan begitu dahsyat sekali. Kalau tidak disesor, waktu penyakit dan sakit, penderitaan, pada hidup yang menderita. Yang mana dengan penderitaan itu kita tidak boleh hidup. Tak sanggup hidup, sakit sangat ni. Sakit tak berhenti, kau sakit yang sentiasa bertambah-tambah. Kadang masa kita kata, saya tak boleh hidup seperti ini. Contoh, kita cuba bayangkan, ada musuh kakak kita. Dia kakak kita, dia tak bunuh kita, dia seksa kita. Dia gunting telinga, dia tutup situ, dia gigit, dia kerak lidah kan. Dia seksa dia, tu apa seksa dia? Seksa tak mati, dia bukan bunuh. Kalau bunuh selesai masalah. Dia tak bunuh, dia seksa. Terus kalau kita ni diseksa oleh manusia, kita maksudnya seksaan ni perkara keadaan yang manusia tidak akan boleh nak hidup. Saya tidak boleh hidup seperti ini. Kalau orang seksa kita, boleh jadi kita, oleh kerana kita tak boleh nak hidup keadaan seperti ini, kita akan bunuh diri kita sendiri. Saya tidak boleh hidup situasi seperti ini. Jadi keputusan yang kita akan buat apabila kita berada dalam situasi tidak boleh hidup, kita akan bunuh diri kita sendiri. Itu pengakhiran kita, kerana kita pergi untuk mati. Allah bagi tahu dalam neraka, Allah azab manusia tersebut. Manusia memang tidak akan boleh hidup keadaan seperti itu. Tapi kalau setengah nak mati tak boleh. Nak hidup memang tidak boleh hidup. Tak boleh hidup keadaan seperti ini. Sebab keadaan manusia ni, dia kehidupan dia tak kadang-kadang sejahtera, aman, sentosa, kadang-kadang tidak sakit. Kita tidak payah cerita tuan-tuan sekalian. Sesaat kalau kita sakit gigi pun kita tak nak hidup dah. Sakit gigi pun sampai ke mata, pada otak pun kita boleh rasa sakit ni tuan. Ni, hak tu pun terseksa dah. Kita tak boleh nak tidur tuan. Cepat-cepat cari doktor untuk cabut gigi kita. Itu manusia. Adakah manusia boleh hidup bila Allah tak seksa dalam neraka Jahannam? Dihempapkan dengan batu ni, dia hancurkan kepala dia, apa semua tu. Dahsyat benar. Mana boleh hidup? Memang tidak boleh hidup, tapi tak nak mati. Keadaan yang seperti itu. Jadi sebab tu bila Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain kan, Allah cerita dalam ayat lain, bila Allah seksa dalam neraka Jahannam manusia ni, antara perkara yang berlaku dalam neraka Jahannam ni oleh kepada ahli neraka ni apa dia? Mereka minta nak mati.
Kan? Hunalika da'u subura. Ketika itu, di tempat itu, mereka doa pada Allah supaya musnahkan diri mereka. Ya Allah, hancurkan, musnahkan kami. Jangan hidupkan kami dalam keadaan neraka jahannam. Kami tak boleh itu. Memang tak boleh itu. Dia minta supaya Allah musnahkan, Allah matikan, menampakkan kehidupan mereka. Jangan hidupkan mereka, matilah. Dulu mereka tak mahu mati di dunia. Bila masuk neraka mereka tak mati. Keinginan yang besar bagi ahli neraka adalah kematian. Nak mati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buat ketetapan mati 2 kali. Mereka minta mati itu kali ketiga. Kali ketiga tidak ada. Ini peringatan Allah bagi pada kita. Sebab itu dalam surah Ghafir, ayat berapa saja kita boleh baca. Rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali. Berapa? 2 kali mati. Kita semua 2 kali mati. Wa ahyaitana sanataini, dan kamu telah hidupkan kami 2 kali. 2 kali hidup. Maka pada setiap manusia itu dia akan berlaku pada 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi sekarang ditulisnya, sekarang kita semua ada lalui ditulisnya. Kali mati kali pertama selesai. Berlaku dah mati kali pertama. Bila mati kali pertama, sekarang ni kita hidup kehidupan kali pertama lah. Kehidupan selepas mati kali pertama, kehidupan kali pertama sekarang ni saya dah tulis sekian ni. Dan akan ada pada kita ini pada kematian yang berikut ni. Jadi bila berlaku kematian berikut, itu kematian kali yang kedua. Bila berlaku kematian kali yang kedua, kita akan melalui kehidupan kali yang kedua. Cuma kehidupan kali yang kedua ni, ini kehidupan bukan di dunia. Tahu tak? Bila Allah hidupkan kita kali kedua, itu bukan kehidupan kita di dunia ni, bukan. Di mana? Di hari akhirat. Allah hidupkan. Dan akhirat ni Allah sebut dalam Quran satu kehidupan yang totally berbeza dengan kehidupan dunia. Totally berbeza. Sebab tu Allah turunkan Quran. Salah satu kandungan utama Quran ni memberi penjelasan tentang kehidupan akhirat. Kenapa Allah bagi penjelasan tentang kehidupan akhirat? Sebab kehidupan akhirat itu totally berbeza dengan kehidupan dunia. Kalau sama dengan kehidupan dunia, tak perlu Allah Ta'ala turunkan Quran. Sebab kita boleh faham kehidupan dunia. Oleh kerana berbezanya tulisan Allah bagi penjelasan kepada kita akan kehidupan akhirat. Walaupun kita tidak melalui lagi, tapi Allah sudah bagi penjelasan. Maknanya kita tidak boleh memahami akhirat dengan melihat kehidupan dunia ni. Tak boleh faham. Ya. Faham macam mana? Contohnya beginilah. Kalau kita di dunia ni, kalau kita hidup senang, kita kena ada duit banyak kan. Duit kita tu kena ada banyak, baru kita boleh hidup senang. Ya, boleh barulah kita boleh beli rumah mewah, kereta mewah, lah boleh buat tu, boleh buat ni, boleh bayar rumah sewa. Itu semua dengan duit. Adakah kehidupan akhirat seperti itu? Tidak. Maka kalau kita nak hidup kesenangan, hidup penuh dengan kesenangan dan rahmat selamat, tidak diazab kita, bukan dengan duit dunia. Dengan duit. Iman dan amal soleh. Allah bagi tahu dalam Quran. Pada suatu kehidupan, kalau nak dapat kesenangan di sana, di dunia ni, kita kena beriman pada Allah, kena buat amal soleh. Pada kena jadi hamba pada Allah, saya cerita. Baru kita dapat kehidupan senang. Itu adalah kehidupan kali yang kedua. Jadi apabila berlaku kehidupan kali yang kedua, tak ada perakhiran itu. Kehidupan kita itu maknanya perakhiran perjalanan hidup kita itu dia tidak akan mati. Waktu yang ada suka-suka sangat dalam syurga, dia suka tak mati. Dalam hadis sahih, dalam hadis sahih Nabi SAW cerita, yuta bil mauti kahayati kibasih, kata Nabi SAW, akan didatangkan maut. Maut ni mati ni dalam rupa bentuk seekor kambing, kibas begini kan. Jadi Nabi SAW pun cerita, kibas ni ditunjukkan kepada ahli neraka. Malaikat tanya pada dia, hal ta'rifuna hadza? Kamu kenal tak makhluk ni? Ahli neraka kata kenal. Ini adalah kematian. Dia tengok buku kaki kibas, nak bagi makan pada mereka tu tidak. Tanya tu nak bagi tahu ni. Mana mereka tengok tu mana? Itu adalah mati.
Kemudian ditunjukkan pula pada ahli syurga, hal ta'rifun hal kamu kenal tak ni makhluk ni? Kenal, mati. Mereka akui itu mati. Bila kedua-duanya mengakui kematian tersebut, maka berlaku Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala matikan kibat dia. Mana mati nak bagi kepada mereka kematian itu yang mereka ingin, yang mereka harapkan. Kematian itu sendiri pun mati, tak ada dah begitu. Allah matikan makhluk kematian itu. Nak bagi tahu ada mati. Ketika itu orang melakukan ahli neraka meraung sekuat-kuatnya ketika itu. Kerana kematian yang mereka mengharap-harapkan itu sudah tidak ada. Dan ahli syurga dalam masa yang sama, perkara yang memberikan penderitaan kepada neraka, perkara yang sama memberi kesukaan kepada ahli syurga. Kenapa? Sebab mereka tidak mati lagi. Maknanya mereka menikmati syurga itu sampai bila-bila, sebab tidak akan mati. Jadi menikmati nikmat sampai bila-bila ini satu nikmat yang tidak terkata oleh lidah manusia. Sekarang ni kita nak menikmati nikmat hidup ni, kita tak boleh rasa sangat. Sebab apa? Sebab kita lihat kita nak mati. Apa yang Nabi kata pemutus kepada kelazatan? Kita seronok-seronok bila kita lihat mati. Rasa macam tak seronok dah pula ni. Rasa macam tak seronok dah pula ni. Ingat mati ni sana. Itu keadaan dia. Jadi nak kata itu keadaan kita hidup, kehidupan hakiki sebenarnya. Jadi sebelum kita sampai kehidupan akhirat ni, tu saya kena buat sedia. Adalah summa ilaihi turja'un, kemudian kamu ketika mana dibangkitkan di hari akhirat nanti, hidup hari akhirat, kemudian kepada dia lah dikembalikan. Di sini pengakhiran kita di sini adalah pengakhiran kita ni, betul. Kita ni kembali kepada Allah SWT. Hatulah dalam bila dia sebenarnya kita ni, dia kadang-kadang kita itu sebenarnya kita sedar kita kembali itu bila tengok orang mati itu baru kita sedar kadang-kadang. Kok sebenarnya kita tidak mati, kita akan kembali juga. Bukan orang mati itu kembali pada Allah. Cuma bila berlaku kematian itu kita sebutlah kan, sunnah dan sunnah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita semua ni milik Allah. Inna lillahi, kita ni milik Allah. Untuk sedarkan kita. Tapi sedih kadang-kadang manusia ni, dia sebut, dia baca, tak sedar-sedar juga. Belum baca-baca sekali, tak sedar-sedar juga. Sedar kita ni milik Allah. Itu hakikat betul, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ni akan kembali kepada dia. Bermaksud apa dia kan? Bermaksud kita ni tidak akan boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap akan kembali kepada dia. Dan kembali kepada Allah ni untuk apa? Untuk apa kembali kepada Allah? Kan? Banyak tafsir kalau kita baca sama ya. Tafsiran mereka itu apa dia? Lil hisab wal jaza. Untuk perhitungan dan balasan. Itu pengakhiran kita. Sama ada kita nak kembali kepada Allah ataupun kita sendiri nak kembali kepada Allah ataupun tak mahu kembali, kita tetap akan kembali. Hak kembali kepada Allah bukan yang nak kembali kepada Allah. Yang tak mahu kembali kepada Allah pun mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nak kembali kepada Allah, yang dia kata tak mahu kembali kepada Allah ni maknanya orang derhaka lah. Orang derhaka kepada Allah kan, istilah kita bila derhaka tu maknanya dia tak mahu kembali kepada Allah. Sebab tu kita kalau kita nak mendekatkan diri pada Allah, bertaubat pada Allah tu, kalau kita faham makna taubat, dia taubat ni makna kembali. Jadi kembali kepada Allah dalam ketaatan sebelum kita kembali hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada taat perintah Allah tu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, dua, kembali dengan keredaan Allah ataupun kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Untuk diperhitungkan segala amal perbuatan kita. Maknanya kan, apa sahaja kehidupan yang kita buat di dunia ni, satu masa nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dah buat apa buat kan? Tapi sekarang akhirnya kita akan menghadap, mana diperhitungkan, jumpa kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan ni. Sebab itulah kalau kita apa lagi baca kan dalam doa naik kenderaan tu, tu nak menindakkan kita sebenarnya kehidupan kita seharian yang kita lalui ni, kita nak pergi mana sebenarnya? Hakikat sebenar kalau kita sedar nak kembali pada Allah,
hari-hari, setiap jalan kita lalui, kita nak sebenarnya perjalanan hidup kita nak kembali pada Allah. Walaupun betul lah kita nampak pagi ni kita nak pergi kedai apa semua kan, pergi kedai lah, pada saya urusan kita nak pergi ke Peduli lah, pergi situ. Pada hakikat sebenarnya kita nak pergi ke mana? Nak pergi pada perhitungan, nak pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang nak pergi pada Allah itu kita tidak sedar. Jadi oleh kerana manusia ni kan, dia urusan itu banyak lah, nak pergi situ pergi sini. Allah cipta kenderaan. Untuk manusia itu bergerak menyempurnakan hajat dia. Ini saya nak pergi Peduli, naik kenderaan. Nak pergi supermarket, beli barang, naik kenderaan. Nak pergi situ, nak pergi sini. Jadi Allah ciptakan kenderaan untuk kita, untuk keperluan kepada kita kan. Dan Allah ingatkan kita bila kita naik kenderaan, baca doa itu. Dan doanya Allah akan sebut dalam Quran. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau wahai Allah, Dia telah menundukkan kenderaannya untuk kami, dan tidak pun kami mampu untuk menundukkan kenderaan ini, untuk kami bergerak ke sana ke sini, kami tak mampu, melainkan Engkau saja. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Tengok kan, kenderaan kita pun ni. Pada saya hari ni nak pergi Keduri, lepas tu nak pergi bawa anak pergi jalan, pergi situ, lepas tu malam pula nak balik Kuala Kedah dan ayah. Jadi kita banyak urusan kita nak buat, kita guna kenderaan. Hakikat sebenarnya kita bergerak hari-hari nak pergi situ, pergi sini, pergi ke. Hakikat nak pergi mana kita? Hak sebenarnya perjalanan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sedihnya kita tidak sedar nak kembali kepada Allah. Kita sudah hari ni saya nak pergi sini, nak pergi supermarket, nak pergi jalan makan lagi lah. Kalau jadi jauh lagi tu nak kapal terbang jauh lagi pergi. Nak pergi mana lagi, nak seronok dia kan. Seronok lah sebab nak pergi kan. Tapi dia tak nampak hakikat sebenarnya dia pergi itu mana. Kau jumpa dengan Tuhan itu sebenarnya. Ini perjalanan akhir kita nak beritahu. Yang untuk dibuat keputusan sama ada neraka atau syurga. Jadi neraka syurga ni akhirnya tepat dah untuk kita pergi. Cuma sebelum sampai ke sana perlu melalui keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Untuk Allah putuskan ahli syurga atau ahli neraka. Cuma keputusan secara amali ini, secara teori sebenarnya sudah ada dalam Quran. Kita buat sendiri pilihannya. Sudah ada. Kalau kata keputusan Allah tu di hari akhirat, iaitu keputusan secara amali. Innallaha yufassilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membuat keputusan secara amali, hakiki itu di hari akhirat nanti. Di dunia ni Allah sudah buat keputusan dah, teori kan. Keputusan macam mana? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, ahli syurga. Maksud tempat syurga ni untuk siapa dia? Siapa beriman dan beramal soleh. Ini keputusan Allah. Allah buat keputusan siapa beriman dan beramal soleh, tempatnya syurga. Syurga untuk orang beriman dan beramal soleh. Dan neraka yang Allah Ta'ala cipta ni untuk siapa dia? Untuk hamba-hamba yang derhaka kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah Allah buat dalam Quran ni. Cuma bila sampai di akhir itu untuk Allah buat keputusan secara amali, hakiki ketika itu. Jadi kita buat pilihan sendiri ya. Kalau masuk syurga masuk neraka itu pilihan kita sendiri. Faman syaa wa qulil haqq min rabbikum wa qulil haqq min rabbikum. Wahai Muhammad, bagi kau kebenaran Quran itu daripada Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sesiapa yang nak beriman dengan Quran ini, dia boleh beriman. Siapa yang nak kufur pada Quran ini, tak mahu ikut Quran, dia boleh kufur. Pilihan masing-masing. Kan bukan Allah Taala saja. Kan? Apabila berbuat keputusan untuk pilih jalan ni, dia akan ketemu lah. Siapa buat keputusan nak pilih neraka, dia ketemu dengan neraka. Allah Ta'ala tidak salib pada hamba dia ni. Hamba tu sendiri berzalim diri mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran. Tak apa, kita berhenti di sini insyaAllah. Ayat 28 surah Al-Baqarah ya. InsyaAllah kita akan sambunglah ayat selanjutnya dalam kuliah akan. Sekian untuk pagi ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun kepada Allah. Maaf terputuskan. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa yassir sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah.